Ini macam mana kita nak selahkan potensi anak kita seawal 3 tahun. Mungkin benda ni pertama kali anda dengar ataupun anda pernah dengar sebelum ini, tapi hari ini kami daripada Stifi Intelligent International nak berkongsi bagaimana dari kecil kita nak bimbing anak-anak kita ke masa depan tu bagaimana. Sebab kita rasa mungkin kita sebagai ibu kita kenal anak-anak, sebagai ibu kita atau sebagai ayah kita rasa anak kita macam ni, kita nak jadikan anak macam mana. Jadi hari ini kami akan share tip-tip ataupun kami akan gali bagaimana anda daripada awal 3 tahun anda dah tahu hala tuju anak anda, termasuk diri anda semua. Jadi kepada ibu-ibu yang ada lagi di hujung-hujung sana, jemput ramai-ramai penuh-penuhkan kursi pada pagi ini untuk kita share, sebab kita cuma ada lebih kurang setengah jam untuk kita share hari ini. Jadi bersama saya juga hari ini kami ada berdua daripada Stifi daripada Stifi Intelligent International. Bersama saya ada juga yang duduk di hadapan saya yang dekat laptop ni, Dr. Wan Hassan Wan Ahmad, juga salah seorang pakar personality kita. Jadi bersama saya yang akan assist saya untuk slide pada pagi ini. Jadi sebelum saya meneruskan penceritaan ataupun secara detailnya apa yang kita nak ceritakan pada pagi ini berkenaan dengan potensi anak. Saya perkenalkan, nama saya Jasmi Harun, merupakan director kepada Stifi Intelligent International, yang mana kami merupakan sebuah organisasi konsultan yang banyak memberi ceramah, memberi konsultansi berkenaan bagaimana untuk meningkatkan potensi anak. Okey, jadi kami kalau tengok kalau tengok guys itu, ya back sekejap. Okey, kalau tengok guys itu sebenarnya kita bukan sekadar untuk gali potensi diri anak-anak, tapi kami juga ada berbagai bidang. Kalau kita tengok situ kita ada learning and teaching, bagaimana untuk belajar, mengajar. Kita ada juga, kalau tengok saya tak akan baca semua, kita ada parenting, kita ada tahfiz, kita ada juga consulting untuk bisnes dan sebagainya. Okay, next. Okey, jadi bagaimana sebenarnya kalau tengok dekat saya cerita sedikit berkenaan dengan background saya. Saya kenal benda ni pada 2015 secara tak sengaja. Orang yang pertama mengenalkan saya yang kat depan ni, sahabat baik saya, Dr. Wan Hassan, yang mana hari pertama saya jumpa dia, saya tak kenal pun. Saya tak kenal dia, saya pergi ngetih, kata orang bahasa sini, pergi ngetih dengan kawan saya, jumpa dengan Dr. Wan Hassan. Saya nak cari pusat tahfiz untuk anak lelaki saya yang bungsu. Jadi dalam orang kata cicak-cicak ngetih ni, terkeluarlah perkataan tahfiz. Jadi yang benda ni yang trigger saya untuk saya mengenali Stifi. Yang mana dalam konsep Stifi boleh hafal, ada konsep hafal Quran, paling cepat dah kita dah try. Selama 7 bulan ke setahun saja dah boleh hafal 30 juzuk. Dengan kita akan cerita bagaimana. Dan seterusnya bila saya nampak satu benda yang baik, saya nampak satu yang baik, pada 2013 saya ambil khusus untuk jaya saya certified sebagai seorang trainer. Dan seterusnya saya teruskan lagi benda ni bila saya nampak saya menarik benda satu yang baik untuk saya kongsikan kepada siapa ibu bapa. Jadi pada 2019 saya sambung lagi belajar, terus mendapat certified sebagai seorang solver, yang mana juga sebagai seorang master trainer di dalam bidang Stifi. Okey, next. Okey, kenapa kita nak cerita berkenaan dengan selahkan potensi? Agak-agak ada ibu bapa hari ini yang boleh angkat tangan yang dari awak. Tahu tak potensi anak tu sebenarnya apa? Ada? Yang rasa-rasa tahu potensi anak dia apa? Kalau umur seawal 3 tahun. Ada yang nak beri pendapat? Ada yang berani nak angkat tangan? Ada? Tak ada? Okey, tak ada. Sebab apa? Sebab apa kita nak selahkan seawal 3 tahun? Sebenarnya di dalam menyalahkan potensi anak ni, kita boleh gali seawal 3 tahun. Kenapa? Di Stifi kami boleh menyalahkan potensi anak, boleh tahu sebab orang biasa dengar potensi, tapi potensi itu apa? Bagaimana kita nak selahkan? Biasa dengan orang biasa dengar dengan psychometric test, jawab soalan, tengok itu, tengok ini, wah anak ni macam ni, anak macam ni. Mungkin yang dah bekerja pernah test, tetapi sebenarnya ujung-ujung, betul ke ini diriku? Jadi kita hari ini kita akan kupas sebenarnya detail bagaimana nak start dengan 3 tahun. Okey, berapa ramai orang dalam hidup ni memang tak nak berjaya? Kalau tengok situ saya tulis sukses, berapa ramai? Tapi semua orang nak berjaya.
Semua orang rasa apa itu erti kejayaan? Adakah erti kejayaan tu kita ada kereta besar? Adakah erti kejayaan tu kita ada rumah besar? Ada duit berjuta-juta? Apa erti kejayaan rasa-rasa? Ada yang nak beri pendapat? Oh, ni ramai. Kalau jumpa ibu-ibu yang sana tu, jumpa abang yang lagi ke sini, agak-agak ada yang nak beri pendapat. Kejayaan tu apa? Kejayaan tu sebenarnya kita berjaya bukan diri kita. Berjaya kalau erti sebenar, kita berjaya dan kita berjaya menjayakan orang di sekeliling kita. Itu sebenarnya erti kejayaan sebenar. Tapi kalau kita fikir, oh kita dah berkereta besar, kita ada duit, kita boleh beli apa saja. Tapi adakah anak-anak kita berjaya? Adakah saudara mara kita berjaya? Adakah orang sekeliling kita berjaya? Jadi bagaimana nak bantu dia orang berjaya? Dengan kita kenal personaliti diri kita dan personaliti orang lain. Okey, ini yang standard ujian personality. Yang nombor 1. Ada. Abang ada pernah nampak ada orang tanya, agak-agak suka bentuk nombor berapa? Nombor 4. Nombor 4. Okey, abang ni suka nombor 4. Akak pula suka nombor 4 juga. Ada yang suka nombor lain. Abang ni suka nombor berapa? 1. Abang ni suka nombor 1. Kita tanya seorang lagi. Akak ni suka nombor berapa? 2. Akak ni suka nombor 2. Okey, ada yang nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3, ada nombor 4. Ini kalau dalam yang lama-lama juga ujian personaliti diri sebenarnya ada tanya berkenaan dengan ni. Apa makna nombor 1, apa makna nombor 2, apa nombor 3, apa makna nombor 4. Sebab apa saya keluarkan yang kotak-kotak ni dulu, sebab kita nak bezakan nanti apa yang kami bawa hari ini, perbezaannya dia dengan ujian psikologi yang lain. Kemungkinan kalau tak menjadi masalah, minta pengarah kita choose. Kalau pengarah kita suka tak suka tu dari segi bentuk ataupun dari segi colour dia? Bentuk saya suka 4. Pengarah kita ramai yang suka bentuk bulan. Okey, sebenarnya kalau ujian psikologi yang pernah ikut, kalau kata-kata tadi nombor 1. Nombor 1 ni apa maksud dia? Kalau bentuk kotak bersegi, okey? Kebiasaannya kalau orang yang minta kotak bersegi ni satu orang yang, sebab benda ni semua sama. Jadi kebiasaannya orang ni suka kepada benda yang mesti ikut SOP, benda yang ada, sebab dia mesti dia dah letak benda tu ikut peraturan, sebab bentuk dia mesti nak sama semua benda dia nak dia nak cerita tu berkenaan diri dia tu orang yang ikut peraturan. Kalau kita tengok pula bentuk yang kedua, bentuk kedua ni macam piramid. Kenapa piramid? Apa yang anda boleh bayangkan berkenaan dengan piramid? Piramid ni satu binaan yang sangat kukuh. Kalau kita tengok bersegi, yang ini kebiasaannya orang yang pendirian dia sangat teguh. Orang yang suka pendirian dia sangat teguh, yang mana kalau nak ubah dia, kena ada orang yang betul-betul power, yang boleh convince diri dia dengan pendapat dia, baru dia boleh berubah. Kalau yang ketiga pula tu, kalau kita tengok bersegi, yang biasa orang yang pemikiran dia bersegi-segi ni orang yang berkreatif. Kalau contohnya anak-anak yang melukis dekat sana tu, kalau lukisan yang cantik berkreatif tu biasanya orang yang suka pilihan yang segi 6, sebab pemikiran dia beragam, berbagai. Dan yang last sekali, ini yang kajian yang banyak overseas dah buat. Nah, yang sebenarnya kajian yang bulat ni, kenapa bulat? Kalau kita fikir agak-agak kenapa bulat? Kalau kita dah relate tadi kepada bentuk tu tadi, tiba-tiba kita yang ni bentuk bulat, dia tak ada pun sudut-sudut. Kajian daripada luar negara menyatakan orang yang pilih bentuk bulat, minta maaf nak cakap, kebanyakannya dia akan menjurus kepada pemikiran dia ke arah seks. Minta maaf. Tapi sebenarnya itu adalah sekadar kajian yang dibuat oleh, tapi kita tak ada pembuktian secara ilmiah. Yang kita boleh buktikan adalah bentuk-bentuk tu memang orang tu sendiri begitu. Okey, next. Okey, cara mudah kita nak berjaya ni, kita kena tahu potensi diri kita. Jadi hari ini kita akan cerita detail sebenarnya macam mana nak gali tadi seawal 3 tahun tadi. Okey, next. Okey.
Agak-agak hari ni agak-agak abang di depan. Agaknya kita orang nak cerita apa agak nyari berpotensi nak gali macam mana agak-agak? Nak suruh orang berjaya dah dalam hidup. Potensi tu. Tak tahu lah. Okey, tak tahu tak apa. Okey, cara yang paling mudah hari ini sebab kita mungkin yang pernah bekerja pernah tak psychometric test, mungkin ada yang pernah jawab soalan sampai 100 200 soalan dan keluarlah diri kita hari ini siapa diri kita. Tetapi selepas kita balik kadang-kadang kita rasa ini bukan aku ni orang yang suka orang, kenapalah tadi orang yang buat kena test kat aku ni kata aku orang tak suka orang. Sedang aku ni kalau ada orang, aku palinglah hebat, palinglah suka dengan orang. Tapi pada hari ini kita nak cerita berkenaan dengan, sebab itu kita panggil Stupid Intelligence Test. Sebab hari ini kita tak akan pakai apa-apa soalan. Dengan menggunakan, sebab Allah jadikan pada kita semua Allah telah jadikan kepada semua orang bahawa cap jari ini adalah satu yang istimewa dan tidak ada satu manusia pun cap jarinya sama di dunia ini. Walaupun kita ada anak kembar, anak yang sama, kita tengok kembar seirah perangai lebih kurang, tapi kalau kita test cap jari dia berbeza. Jadi apa yang kami bawa ke hari ini adalah ujian personality test menggunakan cap jari. Kita tak akan tanya soalan, letak je fingerprint, kita dah tahu potensi diri dia apa. Jadi semudah itu. Test dia mengambil masa lebih kurang tak sampai 5 minit. Kemudian kita akan run menggunakan server dan server akan mengeluarkan kita ni sebenarnya daripada potensi yang mana satu. Kalau menurut Stephen, kita akan ada 5 dipanggil mesin cederasan ataupun 5 potensi, tetapi dalam 5 tu kita ada lagi 2 lapisan otak yang membahagikan kita sama ada kita introvert atau extrovert, yang menjadikan kita keseluruhan personality itu sebenarnya ada 9 personality utama. Next. Okey, ini dia yang berkenaan yang saya cakap tadi. Kenapa perkataan tu tadi tulis TV? Okey, yang pertama, sebab belahan saya dah cerita tadi kepada 5 belahan. Okey, belahan yang pertama. Belahan yang pertama tu kita panggil S yang pertama. Kalau perkataan atas tu STIFIN tu. Jadi yang pertama tu S tu adalah sensing. Sensing ni adalah kalau kita biasa dengar adalah berasal daripada limbik kiri. Maksudnya otak sebelah kiri bawah. Ini otak dominan sebelah kiri bawah yang dinamakan sensing, yang mana otak ini berdasarkan kepada, kenapa perkataan itu sensing? Kerana berdasarkan perkataan sensor. Sensor yang mana kalau kita dianugerahkan Allah, otak dominan dia adalah otak sensing. Jadi kita otak yang sebelah kiri ni otak yang berdasarkan apa yang dia lihat. Itulah kekuatan dia. Dia percaya kalau nak bercakap dengan dia, kalau dia tak tengok, dia tak nampak apa benda di depan dia, benda yang dia lihat, dia tak akan percaya. Itu yang pertama berkaitan dengan sensing. Jadi pendetailan ni saya akan cerita dalam next slide. Yang kedua berkaitan dengan thinking. Yang kedua berkaitan CP itu adalah thinking, yang mana biasanya kita dengar otak kiri, anak-anak otak kiri ni atas ni adalah anak-anak yang cerdik. Maksudnya dia berada di neokortex atas sebelah kiri, itu namakan thinking. Dan seterusnya adalah I yang selepas itu adalah I itu adalah otak intuitif, yang mana berada di neokortex atas sebelah kanan, yang mana orangnya adalah orang intuitif. Jadi saya dengan Dr. Wan ni adalah orang intuitif, yang mana Allah anugerahkan orang-orang yang kreatif, yang fikiran jauh ke depan. Dan seterusnya adalah otak yang keempat adalah otak feeling. Feeling ni berada di limbik kanan sebelah bawah, yang mana orang ni adalah orang yang penuh dengan cinta, penuh dengan kesukaan kepada ramai orang, orang yang penuh perasaan, penuh emosi. Itu adalah orang yang feeling. Dan yang last sekali adalah IN yang hujung itu adalah orang insting, yang mana otak yang kelima ni adalah penemuan daripada ilmuwan Islam. Kalau kita biasa dengar sebelum pada ini, pembahagian otak, potensi otak oleh orang barat cuma ada 4 sahaja, iaitu yang atas itu saja tadi, sensing, thinking, intuitive dan feeling, dan tak ada insting kalau penemuan barat. Tetapi dalam penemuan Islam, kalau kita boleh rujuk kepada kitab Al-Zair,
karangan Imam Al-Ghazali pada jilid yang kedua tu menyatakan manusia ni Allah jadikan ada 5 otak dominan, iaitu otak insting, yang mana otak insting ni Allah anugerahkan seorang yang memang istimewa, yang diberi panca indera yang ketujuh, yang insting dia hebat. Jadi banyak benda yang dia rasa tu adalah betul. Okay, next slide. Okey, kalau kita tengok apa beza ujian Stephen dan ujian personality yang lain. Ujian Stephen ni kita menggunakan teknologi, sebab itu Stephen dia gabungan dari 3, daripada penemuan barat berkenaan dengan otak manusia, kemudian digabungkan juga dengan ilmu Islam daripada Imam Al-Ghazali yang menyatakan otak manusia itu ada 5, dan yang seterusnya menggunakan teknologi, yang mana kita nak tahu personality, kekuatan diri setiap orang tu cukup dengan fingerprint, dan kita akan tahu personality tak perlu ujian. Dan ketepatan ujian ini adalah 95% tepat, yang mana telah dikaji oleh UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, oleh 2 doktor, salah seorangnya Dr. Sarizad, dan di UPSI oleh Profesor Zaid, dan satu lagi universiti yang buat kajian ini dulu semasa Dr. Wan masih di UMS oleh Dr. Perlis, oleh Fakulti Psikologi di Universiti Malaysia Sabah. Jadi berkenaan dengannya, adakah ujian bersifat ini benda baru ke, adakah kajian saintifik dah dibuat oleh universiti? Dah dibuat, dan memang dapat ketepatannya adalah 95%. Jadi kalau kita tengok dekat situ, kalau yang lain-lain tu ujian lain tu rata-rata 50%. Yang tadi kebanyakan saya dah cerita awal tadi, lain-lain test menggunakan soalan, yang mana kita kadang-kadang jawab soalan tak jawab dengan betul. Kita tak tanda dengan betul sebab ketika itu kadang-kadang emosi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita tidak jujur dengan diri kita. Soalan yang ditanya tu, soalan ni aku takut orang lain tahu mengenai diri aku ni. Jadi dia pun kadang-kadang jawab pun dia tak jawab dengan betul. Sebab itu kadang-kadang keputusan ujian personality tidak dapat sebab kita diri. Tapi dengan ujian Stephen memang tak boleh tipu, sebab bila kita letak fingerprint kita, automatically teknologi akan baca dan akan keluar. Sebab urat-urat jari ataupun guratan jari yang ada pada diri kita ni akan bersambung searah dia terus ke otak. Jadi di situlah kita tahu sebenarnya otak dominan setiap diri kita ni yang mana satu. Okay, next. Okey, ini adalah fenotip. Kalau yang pernah dengar tak perkataan fenotip? Fenotip adalah sebenarnya pembentukan sifat dan perilaku diri. Yang kita ada dekat sana, sifat dan perilaku diri ini sebenarnya kalau kita tengok 20% itu datangnya daripada genetik, dan 80% itu adalah daripada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ni maksudnya macam mana kita dibesarkan, kehidupan kita bagaimana. Daripada kecil ibu bapa kita asuh kita sehinggalah kita ke misi sampai kita dewasa. Pengaruh lingkungan tu membawa pengaruh paling besar dalam kita membentuk personality, dan 20% adalah genetik. Tetapi dalam kita nak meningkatkan potensi diri, potensi anak-anak, sebenarnya kita kena guna yang 20%. Sebab 20% ni adalah diri kita yang sebenar. Kita tak boleh jadi diri orang lain. Sebab itu kadang-kadang orang tengok orang ni boleh berjaya, kenapa aku tidak berjaya? Sebab apa? Sebenarnya kita boleh berjaya sebab kita tercuba guna tiru orang lain, yang benda itu sebenarnya bukan potensi diri kita, potensi orang lain. Jadi kita kembali balik ke 20%. Bila kita tahu potensi genetik kita apa yang sebenar, kita gunakan potensi itu untuk kita mudah berjaya. Okey, yang tadi saya dah cerita daripada awal, sebenarnya Stephen akan menjawab belahan otak yang dominan. Jadi bila kita test, kita akan tahu potensi diri kita, otak yang ada 1, yang 5 tu tadi. Kemudian daripada otak yang dominan tu, kita akan bagi pula kepada 2 lapisan utama, iaitu lapisan luar, lapisan dalam, yang lebih kepada introvert dan extrovert, yang mana akan membentuk 9 personality genetik. Okey, yang seterusnya kalau kita tengok berkenaan dengan CV ni, kenapa kami kata hebat? Simple, accurate dan applicable. Simple sebab apa? Kita tak perlu susah-susah nak buat ujian dengan ambil masa 10-20 minit nak jawab soalan ke segala macam. Benda simple, letak cap jari dekat alat test, result akan keluar dalam masa 5 minit. Yang keduanya accurate. Accurate ni sebab dah pun dikaji oleh 3 universiti, dan kajian itu mendapati dia punya akurasi adalah 95%. Dan kenapa applicable? Sebab dia boleh
sesuai untuk bukan saja untuk kita cara kita belajar, cara macam mana kita nak berjaya dalam bisnes, macam mana kita nak berjaya, pilihan kerja yang tepat. Jadi dia semua bidang kehidupan dia sesuai selepas kita tahu potensi diri kita yang mana satu. Okey. Ini kalau tengok tadi agak 5-5 tadi. Saya cerita lebih kurang. Agak-agak boleh teka tak? Aku yang mana satu? Kawai mana satu lepas tu? Agak-agak abang pakai topi ni, agak-agak abang orang thinking ke, orang feeling ke, orang insting. Agak-agak dulu tak apa? Ada feeling. Okey. Abang ni kata dia orang feeling. Orang feeling ke orang macam mana? Orang feeling ni kalau biasanya orang yang memang suka kepada orang, tu yang pertama. Nanti saya cerita ini lebih kurang. Abang ni kata dia orang feeling. Tak apa, kalau dia nak test nanti kita tengok betul tak jawapan dia orang feeling. Jadi orang feeling ni biasanya kalau pertama sekali kepada ibu-ibu atau wanita. Kalau senangnya orang feeling ni dia suka tengok movie-movie Korea atau movie-movie cerita Melayu. Yang cerita dia tu yang relate kepada cerita-cerita cinta, cerita-cerita keluarga. Yang mana kadang-kadang tengok pelakon tu jerit, dia pun ikut jerit. Leleh mata tak nak. Itu adalah orang feeling. Biasanya sebab dia bila empat orang ni dia boleh masuk ke dalam orang tu. Maksudnya dia sangat-sangat boleh orang kata feel dia tu. Dia boleh merasakan seolah apa yang berlaku dalam cerita tu tadi adalah diri dia. Itu antara ciri feeling. Yang mana orang feeling ni hebatnya, kalau dia bercakap dengan orang suka dengan dia. Itu orang feeling. Kalau dia jadi coach, adalah coach yang hebat. Okey, itu orang feeling. Okey, kalau kita tengok kat depan ni, balik kepada 5 ni. Saya tengok sekejap, masih ada 2 minit. Okey, kalau kita tengok kat sini, kalau kita tengok, saya akan pergi sebenarnya arus sebab masa kita lepas sebenarnya kita dah tak banyak. Kita ada, kalau saya just pergi run through, kalau kita tengok tadi sensing, thinking, intuiting, ini ada 5. Jadi saya akan ceritakan berdiri dan pada next slide je. Okey. Apa yang gambar yang keluar? Yang pertama, okey. Yang pertama tu kalau kita tengok sensing, saya nampak gambar sebelah tepi tu adalah harta karun ataupun ni boleh kita dia punya kata kunci adalah harta. Itu untuk orang yang akan personality sensing. Yang kedua, kalau kita tengok orang tinting ni adalah tahta, dan orang yang seterusnya orang intuitif itu adalah kata, dan orang feeling tu tadi adalah cinta. Yang mana orang feeling ni banyak cinta. Tak kira lelaki tak perempuan, sebab dia suka dengan orang, dia akan memang tertarik. Hebatan dia adalah segi cinta. Yang last itu adalah orang yang gambar senyum. Senyum ni adalah orang insting, yang mana orang seperti orang ni adalah orang yang sanggup membakar diri seperti lilin, sanggup bakar diri demi menerangi orang lain. Maksud orang insting, orang suka menolong orang lain. Dia tak boleh tengok orang lain susah. Itu adalah orang yang adalah orang insting. Next slide. Okey, saya akan cerita ni lebih detail. Saya ni mungkin sekarang kat habis 10.45, kita ada 15 minit lagi. Jadi saya akan cerita sikit detail-detail berkenaan dengan ini. Kenapa tekan gambar saya tulis. Okey. Kenapa tadi saya kata kalau kita adalah orang sensing, dia katakan kata kuncinya harta. Sebab orang sensing dia sebenarnya bukanlah orang mata diwetan, bukanlah orang yang sebenar-benarnya mengerjakan harta, tak. Tetapi kalau kita dilahirkan sebagai orang sensing, kita ni adalah orang yang dilahirkan oleh Allah hebat. Kalau orang yang dia nak berbisnes, dia orang yang hebat berjualan, yang dia jual sikit-sikit tapi untung banyak. Bukan jual sikit untung besar. Dia tak akan berniaga margin besar. Walaupun dia jual kuih sikit-sikit, dia jual. Satu. Yang kedua, kenapa harta? Sebab setiap apa yang dia buat, dia nak tahu sebenarnya apa imbalan yang dia dapat. Bukan kata kita ni buat kita mata duit, tak. Kita nak buat suatu tujuan diri kita. Bila kita buat suatu benda tu faedah tak diri kita. Apa yang kita boleh dapat balik? Itu adalah orang sensing. Yang mana kalau kita nak ajak dia nak buat apa sesuatu, kita kena beritahu dia buat tu macam mana result dia. Kita kena buktikan kepada dia resultnya ada depan mata. Kalau kita cerita atas angin nak niaga juta-juta, dia sendiri pun tengok kita bukan jutawan, tak payah nak ajak dia. Itu orang sensing. Kalau sebab itu orang sensing ni dia buat berkatakan
orang sensing ni kita katakan dia orang yang buktikan, orang yang nampak. Okey, orang yang nampak nak kena buktikan. Tanpa bukti, tanpa nampak, tanpa apa, dia tak akan nampak. Okey, yang seterusnya kalau tengok fikiran dia tersusun rajin, yang mana orang sensi ni orang yang kuat. Kalau nak jadi, kalau guru-guru nak suruh anak murid ni sebagai pelari cepat, sprinter sebenarnya, ataupun pelari jarak jauh, kalau dalam sukan kena cari anak-anak sensi. Sebab anak-anak sensi ni otak dia kuat, yang mana dia akan boleh berlari jarak jauh. Kalau bagi orang itu tak boleh berlari jarak jauh. Dia boleh sprint, lari 1 meter dia boleh, lari 400 meter, 500 meter dia tak larat. Sebab kekuatan orang sensi ni adalah pada segi otak dia yang kuat. Dan seterusnya dia, kalau kita tengok, dia pandai cari duit, dia perlu dalam banyak, tadi saya dah cakap, dia perlukan kepastian dan apa juga yang dia nak buat. Kemudian dia suka benda-benda yang nyata. Kalau cerita-cerita fiction, cerita-cerita beyond 2000, beyond 20-30, orang sensi tak suka. Dia suka benda yang terkini, yang dia nampak depan mata. Kalau cerita, dia cerita hantuah, dia suka. Kalau dia cerita Superman, cerita yang pelik-pelik masa depan, orang sensi tak suka. Yang pelik-pelik ni suka adalah orang intuitif. Okey. Dan seterusnya, dia mula lambat tapi dia habis. Dia mula lambat tapi dia stabil. Dia macam enjin diesel. Dia lambat panas, tapi macam tadi cakap, dia boleh lari jauh. Dia nak mula tu lambat, tapi dia jarak jauh dia menang. Okey, dan seterusnya orientasi yang masa kini. Orientasi masa kini, dia cuma nak tengok apa yang ada terkini saja. Dia tak akan cerita-cerita jauh-jauh ke depan, cerita-cerita yang kita nak buat duit lagi 2 tahun, plan dia gini. Dia tak boleh bayangkan. Dia nak tengok apa yang ada depan mata, apa yang dia nak buat sekarang. Okey, seterusnya untuk sambung yang ni, jadi saya jemput lagi pakar saya sebelah saya ni. Saya perkenalkan dulu. Dr. Wan Hassan ni, Wan Hassan Ahmad merupakan pakar potensi intelijen, yang mana sebenarnya dia adalah anak jati Kota Baru. Ini anak-anak yang memang orang tempatan, yang dahulunya dibesarkan di Rakit Kota Baru. Saya datangkan khas pakar kita hari ini, seorang yang hebat, Dr. Wan Hassan Ahmad. Dipersilakan. Baik, terima kasih sahabat saya Cik Jasmine. Okey tuan, saya sebab masa diberi pada saya 1 jam je tuan. 1 jam dah. Tapi itulah 1 jam kita nak cerita pasal ilmu ni, ilmu tinggi tuan, ilmu otak. Ilmu otak ni tinggi. Jadi saya cerita macam ni tuan, kalau saya dah observation tadi, kalau saya nak main otak, saya rasa daripada grup ni, boleh tak saya cakap grup A, boleh? Boleh eh? Ini grup B. Kalau saya tengok tadi grup A dengan grup B, saya rasa grup B ni lagi bagi tumpuan lah. Kita test tumpuan setakat mana. Kalau saya cakap hello, boleh cakap yes tak? Boleh tak? Kita cuba. Hello? Tak dengar tuan. Hello? Hello? Tuan dengar tak kuat sebelah sini? Dengar tak? Saya observe saja dia ni tuan. Okey, sekali lagi. Hello? 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 Kalau saya cakap yes, tukar hello, boleh? Yes? 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 Yes, hello, yes. Kan saya nak test tadi. Saya nak test mana yang lagi cepat tangkap. Bagi saya kumpulan ni tadi. Tapi bila saya test nampak macam balance sekali lagi. Hello, yes. Mula. Kalau saya cakap yes, cakap hello, boleh? Senang tak ada saja? Yes? Yes? Hello? Hello, yes? Kalau hello, yes, hello. Sekali lagi kak. Hello? Yes, hello? Okey. Mana yang lagi tepat jawab tadi? A ke B? A ke B? Yang A sebab ramai dia kata A, B cakap B. Kita uji Tapi saya tetap cakap B lagi cekap. Kita test ni kumpulan A. Saya bagi 3 soalan. Hello dengan yes je. Kalau A boleh buat, maksudnya A otak lagi tepat. Boleh Okey. Hello, yes.
jadi tuan. Tak jadi, saya dengar tak jadi. Okey, sekali lagi. Sekali ya. Kalah sekali ya. 2 kali lagi. Jangan. Ada hadiah ni tuan. Okey. Hello yes, hello yes. Tak sama. 2 kali dah tuan. Masa praktis tadi tuan tak buat betul-betul. Okey, kali ketiga. Kali ketiga dengar. Hello yes, hello yes. Tak jadi. Tadi saya observe tuan, terpulang B lagi tahu. Okey, jangan malukan saya. Hello? Boleh tak? Hello? Boleh? Okey, kita uji ya, tuan dengar. Dia boleh buat ni. Tuan dengar sendiri. Bang, jangan malukan saya. Buat betul-betul. Okey. Dengar betul-betul. Dek, dengar betul-betul. Hello. Kan saya dah cakap bulan ni boleh buat. Okey tuan, sikit ya. Saya nak cerita macam ni. Tuan, siapa ada anak 3 tahun ke atas? 3 tahun ke atas? 3 tahun. Cik, ada cucu 3 tahun ke atas? Tak ada. Ada cucu, Cik? Ni cucu. Cantik. Okey, 3 tahun ke atas. Siapa yang ada anak 3 tahun ke bawah? 3 tahun ke bawah. 3 tahun ke bawah kak saya tak boleh uji lagi sebab tangan dia ni tak lengkap lagi. Jadi ujian ni kita tak boleh buat. Saya nak cerita 3 tahun ke atas. Yang 3 tahun ke atas macam ni kak. Dulu ujian dulu dia terpaksa tengok karakter, bagi tanya soalan, kita observe. Tapi kadang-kadang kita buat benda ni kak tak tepat. Contoh, kalau tengok kulit saya ni, orang ni dia kerja kuat ke? Kerja tengah panas ke? Kerja tengah hekon? Kulit saya. Orang tengok saya hitam. Orang pun cakap kerja tengah panas sebab hitam. Orang putih orang tengok kerja tengah dalam hekon. Tapi tepat ke tak tepat? Tak tepat. Tengok hidung. Nak tahu tak lelaki yang mata keranjang dengan bukan mata keranjang? Contoh boleh tak kita tengok hidung? Tengok hidung Kalau hidung macam saya ni, ini lelaki setia. Hidung macam ni, tengok betul-betul, tengok betul-betul hidung macam ni. Ni lelaki setia. Kalau hidung macam bang, tadi abang jawab abang feeling. Kalau ujian kita kalau kita test tinggal dia feeling tu calon orang boleh kahwin dua. Sebab dia punya mulut ni manis. Okey? Mulut manis. Ni kajian, bukan betul. Okey. Kalau tengok, tuan nak tengok orang yang biasanya orang yang jenis tak sia, tuan dia hidung dia tinggi atas ni. Jangan tuan pandang orang sebelah, ni kau hidung macam ni kau tak sia. Bukan, saya nak cerita ini ada kajian. Tapi sekarang ni tuan dah saintifik. Maksud saya macam ni. Sekarang saya tak perlu dah tanya soalan apa, tak perlu. Tuan hollow je tangan, kita ada di kaunter ni selepas ni tuan. Tuan hollow je tangan, kita tahu otak mana dominan. Tuan, saya tanya satu soalan je, siapa tadi angkat tangan yang anak 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas, saya tanya simple kan. Akak rasa otak anak akak, otak dia kuat, otak kiri ke otak kanan? Kiri, kenapa akak cakap kiri? Ramai orang macam ni, dia kata anak dia kiri sebab dia tidak kiri. Salah tu. Sebenarnya orang tak kiri, dia dominan kanan. Dia terbalik. Lepas daripada otak ni, dia terbalik tuan. Tapi tuan macam ni, kalau kita salah didik anak otak ni, kecemerlangan, yang akak tahu IQ tu setiap kadang kita tahu cerdik je. Anak kita cerdik, IQ dia 110, anak jiran 120, anak kita kurang cerdik berbanding anak jiran. Itu IQ. Tapi belahan otak kita ada 5 tuan. Bila ada 5, tuan kena tahu yang mana yang dominan. Faham tak? Jadi kalau tak salah test, macam saya dulu. Saya duduk rumah rakit. Saya duduk rumah rakit, belajar tu tak pandai sangat. Tapi bila dapat SRP tinggi sikit, orang pun letak kelas sains. Sebab nak bantu anak-anak rakit. Tak apa. Sila. Okey. Jadi bila saya duduk dalam aliran sains stream. Jadi bila pelajar aliran sains ni tuan, kita belajar matematik tambah. Matematik tambah jarang orang dapat belajar. Saya pandai sikit matematik tambah. Sebab orang perempuan banyak tanya saya. Bila budak perempuan ramai tanya saya lagi jompo tahu.
lagi action, saya lagi belajar. Sebenarnya kekuatan otak saya bukan kiri, kekuatan otak saya kanan. Tapi saya tahu selepas umur saya 45 tahun, dah dapat PhD dah. Patutlah saya buat benda-benda matematik saya sebelah. Sebab orang otak kiri ni Tuhan lahir secara lahiriah, dia lahir tu memang terror matematik, memang terror lagi. Tu Tuhan latih anak Tuhan melukis tu Tuhan. Kalau anak otak Tuhan kiri, Tuhan buat masa. Dia tak kreatif. Jadi Tuhan buat tu benda yang tak sepatutnya. Jadi rugi. Tapi satu lagi buku Tuhan. Tuhan nampak tak buku kata Encik Azizul ni? Buku sebelah ni Tuhan memang sesuai untuk orang otak kanan. Tapi Tuhan nak tahu otak kanan, otak kiri dulu, kita kena jumpa orang-orang pandai. Dia akan cakap, sekarang ni ada teknologi. Holok tangan, kita tahu otak mana. Faham tak? Ada satu ni, kedai ni, mama kreatif ni, dia ada satu anak dengar. Anak dengar, Tuan, kalau Tuan dapat anak Tuan nak feeling, Tuan bagi dia dengar macam tu. Tuan, saya dulu tak tahu. Anak saya nak feeling. Bila saya train pelajar-pelajar tahfiz, Tuan boleh tanya Darul Ulum, dia kenal Dr. Wang. Okay, kalau saya cerita saya siapa, Tuan akan minta dengan saya untuk masuk pusat-pusat tahfiz saya. Saya tak cakap tak. Sebab ramai jumpa saya, dia nak rasuah saya, dia nak masuk sekolah tu. Sebab sekolah tu cepat. Boleh, dia guna program saya. Okay? Jadi bila saya belajar tahfiz, saya pun kena hafal ayat Quran. Jadi sebenarnya otak saya ni kena lukis gambaran, kena baca cerita-cerita dalam Quran tu baru saya boleh hafal. Tapi saya naik kereta, saya tak nak buang masa. Jadi saya pasanglah CD Quran. Bila pasang CD Quran, ada anak saya, anak feeling. Anak feeling dia dengar okey. Dia dengar sambil main pun okey Tuan. Contoh Tuan tengok anak Tuan main, tapi dia dengar benda, dia boleh ingat. Bila saya pasang dalam kereta, saya pasang surah An-Naba. An-Naba tahu tak? Surah Amma Yatasa'alun, tahu ya? Jadi saya apa? Anak saya bising dalam kereta. Bila bising, saya, tak ada kerja tau. Ni, apa buat apa Quran? Jangan bising. Jadi bila saya buat macam tu, anak saya pun diam, kesian dia. Lepas tu bila lama saya pasang, anak saya boleh baca surah An-Naba. Anak bini, dia dengar, dia ingat. Tapi saya duk amma, duk macam tu lagi. Duk amma. Duk saya ni tak boleh buat cara macam tu. Jadi tuan tengok, bukan anak kita tak pandai. Bukan tak pandai Pak. Saya tak percaya anak tak pandai. Cuma potensi dia kita tak tahu. Dan sekarang ada teknologi. Saya ada teknologi paling murah, paling tuan boleh jumpa. Cik Jasmine dia buka kaunter situ, tuan boleh tanya. Nak test macam mana apa, kita nak akan latih promoter apa di Kelantan ni. Okay, kali depan ni tuan tahu. Kalau tuan tahu Stevie, siapa-siapa bawa di Malaysia ni, dia nak murid saya sebenarnya. Ni turun sini, turun cakap ni hari ni. Sebab ni tahu hari. Okay, jadi lepas ni tuan boleh tanya, boleh test, boleh tanya. Sebab nak cerita ramai, ini susah tuan. Faham tak? Jadi tuan boleh tanya. Jadi saya yakin benda ni kenapa tuan? Sebab saya bawa satu ujian ni di Darul Ulum. Biasanya pusat tahfiz tuan, dia boleh lepas tahun dia boleh tahfizkan budak 5 hingga 8 orang. Budak lain dia akan cakap budak ni kurang iman. Degil, mak bapak banyak dosa. Biasanya ustaz akan cakap macam tu. Sebenarnya bukan tuan. Pusat tahfiz kita dia ajar teknik hafalan, teknik ulang. Teknik ulang sesuai untuk budak otak kiri. Contoh anak tuan, otak kiri dominan. Tuan pergilah ke rusuh kumur nama sesuai sebab dia ulang. Ulang ni sesuai untuk otak kiri. Tuan bagi macam tuan, kalau betul dia otak kanan, dia boring. Faham tak? Jadi bukan salah sistem tuan, bukan salah. Sama juga tuan nak jadi suami apa, tuan boleh pilih. Orang tinggi ni, tuan kalau orang tinggi ni muka ketat, kita tengok dia geram je, tu orang tinggi. Jadi anak tuan kalau tinggi, dia tak suka tuan. Tuan pegang-pegang, dia tak suka. Sama juga tuan dapat isteri tinggi, dia tak suka, kita peluk-peluk dia tak suka. Tak suka. Faham tak? Orang yang suka peluk-peluk bukan anak bini. Jadi kalau tuan mendapat anak bini, dia suka duduk depan kita, dia suka kita peluk-peluk. Kalau dia demam, tuan tak payah bawa hospital, tak apa, tuan gosok-gosok, peluk, belai, benda macam tu. Faham tak? Jadi benda ni saya tak tahu. Jadi berdasarkan base otak yang kita terang jadi. Jadi tuan, saya dah cakap panjang. Saya cakap panjang, better siapa berminat. Saya duduk di kaunter sebelah sana. Tuan boleh tanya saya. Boleh tanya pasal anak-anak pelajar. Kenapa kena test? Saya kata tuan mudah je tuan. Tuan test sekali je seumur hidup.
Tuan dah test sekali, dah tahu dah bina otak tuan pergi mana-mana dalam dunia pun sama. Dia akan cakap, oh, kekuatan anak tuan kiri bahagian atas. Okey, kiri bawah. Ataupun otak kanan atas, otak kanan bawah. Ataupun dia kata otak anak tuan otak isteri. Tuan setengah anak perasan tak dia nampak. Dia cakap itu nampak, tu nampak, tu anak isteri tuan. Tuhan buka hijab dia. Okey, itu contoh. Sekarang ni boleh test secara saintifik. Jadi ada soalan ke tuan? Ada soalan-soalan mudah. Okey, kalau tak ada soalan, ya. Makcik ada soalan. Ha? Tuan ni kata tu robok ke apa? Dia suka buku, dia cabut, dia cabut. Soalan akak tanya, akak ni Lofa tanya tadi. Dia tanya saya, dia ada cucu umur 5 tahun 4 tahun. Dia suka buka cantum. Tuan, biasanya anak suka benda-benda ni dia otak kanan. Tapi kita tak tahu otak kanan atas ke otak kanan bawah, kena test juga. Jadi kalau tuan jumpa anak yang macam ni, dia suka kanan. Suka sambung-sambung, otak dia memang kreatif. Jadi tuan start belajar apa, halakan benda ni. Faham tak? Tu contoh. Tapi saya tak tahu, kena test. Saya boleh cakap macam tu, rasa-rasa otak kanan. Tapi tuan nak tak main rasa-rasa. Katakan tuan akak jumpa saya, akak ni rasa-rasa ada kerja manis ni, rasa-rasa. Jangan. Pergi jumpa doktor pakar, dia doktor cek. Ada anak kan cek, oh gula dah lapar, dah nak jadi diabetes. Kita pun sama, ada anak. Faham kan? Lagi apa lagi soalan? Soalan lain saya nak serah pada bos saya ni, CEO. Dia akan bagi tahu berapa dia nak offer untuk test hari ni. Boleh? Ada soalan? 1, 2, 3. Kalau tak ada soalan, saya serah pada Tuan Jasmine untuk test berapa dia nak offer untuk rakyat Kelantan. Sebab saya tak boleh. Sebab saya orang Kelantan, saya dah cakap saja, cak mahal-mahal. Sebab orang Kelantan banyak duit, tengok pelamah apa. Tapi saya tak tahu. Okey? Saya tak tahu. Tanya Tuan Jasmine sini. Saya serah kepada Tuan Jasmine. Terima kasih bagi hormat saja. Assalamualaikum. Okey, terima kasih banyak-banyak sahabat saya Dr. Wan Hassan. Okey, pada hari ini sebenarnya kalau kita pergi sebab test ni sebenarnya macam Dr. Wan tadi cakap, test ni murah. Kami kata murah. Sebab apa? Sebab test ni sekali seumur hidup dan tak perlu test lagi. Kalau test hari ini, test 10 tahun lagi, tetap akan keluar result yang sama kerana Allah dah jadikan manusia itu cap jarinya berbeza setiap orang. Dia tak akan berubah sampai dia mati. Jadi test kebiasaan boleh cari sebab di dalam Malaysia ni pemegang lesen untuk CPIN ada 3 pihak. Kami salah satu dari pihak yang pemegang lesen CPIN di Malaysia dan test ni memang sama dalam Malaysia iaitu sebanyak RM200. Wah, mahal rasa RM200. Tetapi pada hari ini sahaja kami akan bagi special offer sebab kalau kebiasaan pada hari-hari lain anda test tetap 200 tapi hari ini special offer di Pesta Buku kita bagi diskaun RM50. Jadi pada hari ini kita akan bagi test ni adalah RM150. Bukan sekadar test dan kami juga akan bagi konsultan seperti mana Dr. Wan cakap tadi, bagaimana masa depan dia nak belajar, macam mana kerjaya dia ke macam mana, bagaimana bangai. Begitu berdasarkan apa faham anak, faham isteri. Macam saya isteri feeling. Jadi bila saya tahu isteri saya feeling ni, orang feeling orang perasaan. Senang dia jaga perasaan. Hari-hari date tetamu dia tak perlu bagi jambangan bunga. Saya dah cakap, yang selamat hari jadi, I love you. Orang feeling dah berbunga-bunga. Itu contohnya lah. Jadi bila kita memahami keluarga kita, menghadiri kita akan mudah. Jadi saya pun tak akan ambil masa lama. Jadi masa kita pun dah habis. Jadi selepas tadi ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu, nenek-nenek dan juga sekalian hadirin yang datang pada ini sudi mendengar perkongsian kami berkenaan potensi diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan balik kepada pengurusi majlis kita. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Besar Cik Jasmine bin Harun, the Director of Stephen Intelligence International, atas perkongsian ceramah yang berjudul